Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Seperti biasa, terlebih dahulu tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung kembali pengajian kitab kita. InsyaAllah malam ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 daripada 13 rukun sembahyang. Tajuk dia kita sedang bincang pendetailan setiap 13 rukun di dalam sembahyang. Yang kita sebut sebelum daripada ni itu ada protokol sembahyang, ada beberapa komponen yang wajib. Ada 3 yang asasnya, iaitu komponen yang pertamanya yang wajibnya ialah syarat sah sembahyang. Sebelum mendirikan sembahyang dia ada perkara wajib, dan selepas daripada sembahyang dia ada 2 lagi komponen wajib, iaitu pendetailan setiap rukun. Dia panggil syarat sah setiap rukun. Itu komponen wajib yang kedua. Kita sedang bincang komponen wajib yang kedua, iaitu terma dan syarat melaksanakan setiap rukun sembahyang. Terfokus kepada cara untuk pelaksanaan setiap rukun perbuatan, ataupun cara ucapan setiap skrip ataupun setiap bacaan di dalam sembahyang. Dan last sekali dalam kitab kita ni akan sebut komponen yang terakhir, iaitu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Itu juga wajib kita tahu, supaya sembahyang kita itu terjaga ataupun tidak melibatkan batal sembahyang kita. Jadi 3 perkara itu yang wajib kita ambil tahu supaya sembahyang kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 56 versi Jawi tuan-puan, qala al-musannif rahimahullahu taala. Kalau Rumi saya tak pastinya. Kalau Jawi muka surat 56, perenggan terakhir iaitu ke-8 daripada 13. Kata musannif rahimahullahu taala, ke-8 daripada 13 syarat sah mendirikan sembahyang, iaitu syarat sah rukun sembahyang, iaitu duduk. Ini perbuatan juga. 13 ni tuan-puan dia tak asim lah, dia campur. Yang kita nak kena separate lah, mana yang ucapan, mana yang perbuatan. Ini termasuk perbuatan. Duduk, yang ini perbuatan duduk. Kita kena tahu duduk antara 2 sujud. Jadi duduk ni tuan-puan, ada duduk yang wajib, ada duduk yang sunat. Duduk yang wajib iaitu duduk antara 2 sujud. Adapun duduk tahiyat awal tu, itu dipanggil duduk yang sunat. Tahiyat awal duduk yang sunat, dan sunat tu pula termasuk sunat, dia panggil sunat. Sunat ada 2. Satunya sunat dipanggil apa? Sunat hai'ah. Satu lagi sunat yang sama dengan wajib. Apa nama dia? Ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni ada 8. Kita akan bincang
dan ada selain daripada sunat aba'ah itu, kesemuanya ialah sunat hai'ah. Itu komponen sunat. Sebab tu kita tak sebut 3 wajib tadi, dia tak termasuk di dalam komponen wajib, komponen sunat. Untuk cantik sembahyang kita, maka kita perbanyakkan, kita jaga, perbanyakkan sunat, sama ada sunat hai'ah, dan lebih-lebih lagi kita kena jaga sunat aba'ah. Kenapa? Kerana aba'ah ni dia panggil ba'dun, sebahagian daripada fardu. Ba'dun min furudi minas salah, sebahagian daripada diri ataupun sebahagian daripada fardu sembahyang. Seolah-olah martabat dia fardu, tu panggil ba'dun, aba'ah tu sebahagian daripada fardu, bukan fardu. Kalau fardu tinggal dia tak jadi solat, tapi kalau aba'ah ni tinggal dia cedera sembahyang kita. Dia bukan tak cantik, dia cedera. Umpamanya kata ulama, analoginya dalam kitab Musalli tu seperti orang yang tidak ada tangan, kudun tangan, kudun kaki, panggil orang lagi, jadi manusia lagi, tapi manusia yang cacat, manusia yang tak sempurna. Itu orang yang meninggalkan aba'ah. Sebab tu nak cover tuan-puan supaya sempurna pahala, kena sujud sawi. Itu akan datang. Jadi duduk ni ada duduk yang sunat, ada duduk yang wajib. Duduk yang wajib kita nak bincang malam ni, cuma ada cara yang sunat. Kita akan combinekan malam ni tuan-puan. Dalam perbuatan wajib kita ini ada cara sunatnya macam mana. Cara itu dari posisi ataupun kedudukan, cara duduk itu macam mana sunat, dan juga kita akan tambah dari sudut ucapannya. Ada ucapan yang sunat ketika duduk antara dua sujud, dan ada perbuatan yang sunat, perbuatan duduk dan perbuatan ketika duduk. Baik, kita tahu tuan-puan, duduk ini wajib, iaitu duduk antara dua sujud. Apa maksud duduk antara dua sujud yang wajib ini? Sujud ni tuan-puan ada dua. Dua ini wajib, bukan sunat. Sujud yang wajib. Sujud yang pertama, setiap rakaat tu tuan-puan dia ada dua sujud. Sujud pertama wajib, sujud kedua pun wajib. Maka dipisahkan antara dua sujud itu, dipisahkan dengan duduk, itu pun wajib. Dia ada illatul ba'ithah, maksudnya dia ada rahsia. Kenapa pensyariatan duduk antara dua sujud itu diperkenal, digubal oleh Allah Ta'ala? Antara sebabnya untuk memisahkan antara rukun sujud pertama dengan rukun sujud kedua, dipisahkan dengan satu perbuatan duduk, supaya dia tak sekali. Sebab duduk ni tuan-puan, dia ada dua perbuatan. Sujud. Sujud pertama satu perbuatan, sujud kedua satu perbuatan. Maka di tengah-tengah itu mesti, ini wajib dipisahkan dengan duduk sekejap. Itu rahsia kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan duduk antara dua sujud, untuk memisahkan ataupun untuk membezakan antara sujud pertama dengan sujud kedua. Kalau tidak, dia tidak ada beza. Nak sujud pertama, sujud kedua. Kerana apa? Kerana sujud sama sahaja. Pertama pun rupa dia sama, kedua pun rupa dia sama. Maka dipisahkan dengan duduk. Okey, settle. Duduk tu pula dengan ni dia dah masuk orang panggil syarat sah. Dan kita ni tuan-puan, dia tak asingkan di antara orang panggil apa? Syarat sah sujud. Dia sekalikan. Baik, kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan, Sulamus Sibyan, dan kita Arab Bajuri Ibn Qasim dan sebagainya, dia ada struktur dia. Maksudnya ada topik dia, subtopik dia ada. Topik sujud antara dua sujud, kemudian subtopiknya syarat sah sujud, diperincikan pertama, kedua, ketiga. Tapi kita ni kita ringkaskan daripada kita asal dia, maka dia tak asingkan, dia combinekan terus. Baik, duduk itu syarat dia dengan tumakninah padanya. Ini syarat pertama dalam kitab kita ini. Kalau dalam kitab lain itu panjanglah, macam contoh Sulamus Sibyan lebih kurang ada 5 syarat sah sujud. Dalam kitab kita ini disebut lebih kurang 2 ataupun 3 syarat sah sujud. Okey, dalam kitab kita sebut apa? Yang pertamanya, mesti sujud itu
Antara dua sujud itu dalam keadaan tuma'ninah. Duduk sujud pula. Duduk tu kena ada tuma'ninah. Kita dah tahu dah, tuma'ninah ni ada 4 tempat saja tumpan. Dalam protokol sembahyang yang kita mesti jaga, peraturan tuma'ninah dia ada 4 tempat. I'tidal, rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. 4 tempat ini wajib tuma'ninah, bukan sunat. Apa dia tuma'ninah? Tuma'ninah ni bahasa syarak. Dia pembendaharaan kata dalam syarak. Cuma kita jangan guna. Dulu kan dia guna makan bagi dia tuma'ninah. Kalau saya di blog kampus saya ni tuan, tuma'ninah ni diguna pakai bukan saja di dalam bahasa ibadat, tapi bahasa harian. Makan dia ada tuma'ninah. Dia kata duduk bagi dia tuma'ninah, bagi tertib duduk ni. Dia cakap ke anak dia, ada akhlak, ada duduk bagi tertib, duduk bagi ada tuma'ninah. Duduk sopan santun lah maksud dia. Makan pun bagi ada tuma'ninah. Tu sebati dalam orang panggil apa, bahasa syarak itu sebati dalam jiwa dia sehingga diguna dalam bahasa seharian. Tuma'ninah ni apa dia tuan? Tuma'ninah ini berhenti segala pergerakan, bukan ucapan. Berhenti segala pergerakan kita. Jangan bergerak walaupun sedikit. Jangan bergerak. Tangan jangan bergerak. Semua kepala jangan bergerak. Berhenti segala pergerakan sekejap. Kalau bahasa ringkas tuan, setengah kitab dia kata makna tuma'ninah ialah berhenti sat. Itu ringkas. Apa yang berhenti kita tak tahu. Adakah ucapan yang kena berhenti? Tidak. Maksud berhenti ni, berhenti segala pergerakan anggota badan kita sekejap. Maksud sekejap itu minimumnya sekurang-kurang sempat untuk baca subhanallah. Paling ringkas, paling sekejap masa yang diperuntukkan untuk dinamakan tuma'ninah di dalam sembahyang. Kalau sekejap sangat tuan, dia diam sekejap sangat, kemudian bergerak, tidak dinamakan tuma'ninah. Contoh, dia duduk antara dua sujud, sekejap dia bergerak, sekejap dia stop, tak sempat subhanallah, tak sempat, terus bergerak, bergaru ataupun bergerak sebagainya. Pergerakan yang bukan solat. Tangan dua-dua ni atas kepala lutut ni tak stop pun. Haba kepala lutut. Ni duduk macam ni. Kalau 3 kali batal sembahyang. Contohnya tak sampai 3 kali lah. 1, 2, tak sampai 3. Kemudian dia terus sujud, tak berhenti pun. Maka tidak ada tuma'ninah, tidak sah duduk antara dua sujud. Kenapa? Tak berhenti segala pergerakan. Tangan tak berhenti. Walaupun mulut tak apalah, tak, memang mulut tak berhenti. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Memang mulut tak berhenti. Yang kena stopnya ialah pergerakan. Di dalam ibadat ni tuan-tuan, banyak syariat ataupun peraturan wajib tuma'ninah. Ni kena alert. Memang kena peka tuan-tuan. Tuma'ninah sangat-sangat penting. Sebab dia wajib yang perlu kita peka. Kenapa? Terkadang termiss. Benda-benda macam teknikal. Bukan teknikal, dia wajib. Tapi kita ni perasan macam benda yang dah tak berapa penting sangat. Contoh tuan-tuan, antara contoh tempat lain yang kadang-kadang termiss, iaitu Tok Khatib membaca khutbah. Kalau tidak ada tuma'ninah, tidak sah khutbah dia. Tak boleh sembahyang Jumaat. Kena baca khutbah lain, repeat lain. Alhamdulillah iqa'i balik. Mana tuma'ninah dalam khutbah tuan-tuan? Antara khutbah pertama, khutbah kedua wajib dipisahkan dengan tuma'ninah. Kalau tuan-tuan perasan, ketika mana biasanya khatib barakallahu li walakum tu nak sambung khutbah kedua, di tengah-tengah itu biasanya Tok Bilal akan baca doa. Dia sunat doa tuan-tuan, individu lah sunat baca doa. Jangan bagi Tok Bilal seorang. Biasa kita amin. Okeylah tu amin, sebab kita tak baca doa apa, amin ikut Tok Bilal aja. Tok Bilal ada minta apa, aku pun ikut je. Tapi kalau ada permintaan lain, jangan ikut Tok Bilal. Kita ada permintaan kita, maka kita baca doa kita ketika tu sunat.
Antara khutbah pertama dan khutbah kedua termasuk tempat sunat baca doa, mustajab doa, sunat. Tapi ingat, ketika itu Tok Khatib, bukan kita. Tok Khatib selepas dia barakallahu li walakum, dia duduk, tumpuan duduk itu mesti ada tumakninah dalam duduk. Ketika dia duduk, jangan bergerak sekejap. Kalaulah dia duduk, barakallahu li walakum fil Quranil azim tu, kemudian dia pun duduk teguh. Ni tab ni kan tab. Baca tab. Teguh duduk, letak tab atas riba, belek, buka tab yang kedua pula ni. Nak bacakan khutbah kedua, tak berhenti walaupun sekejap, tidak sah khutbahnya. Itu kena betul-betul kena jaga khatib. Khatib lah jaga. Kalau kita jaga, kacau kita. Masuk kena tegur tu khatib, kacau kita. Atau mengaji dia payah sikit. Baik tak mengaji mudah kawan. Ada orang kata, saya dulu ni belum saya mengaji, saya boleh ikut siapa saja. Semua orang betul. Siapa jadi imam boleh ikut. Lepas mengaji dia kata kena pilih pula dah. Ada imam yang tak boleh ikut. Itu baik tak mengaji rupa. Rupanya baik tak mengaji. Apabila dia mengaji, dia tahu, oh ini ni tak boleh ikut ni, sebab bacaan dia ni tak sah. Takkan nak ikut orang yang tidak sah. Kerana kaedah ataupun formula yang ulama buat, umumnya tiap-tiap orang yang sah dirinya sembahyang, maka sah untuk diikuti. Tu. Kalau kita nak letak umumnya, formula umum, siapa yang boleh diikut? Umum, tanpa kita tengok siapa yang sunat tu, tak kes, itu tak bincang lah. Kita tengok siapa yang kita boleh ikut, diri dia sah, kita pun sah untuk ikut. Tu kaedah umum. Baik, satu selesai topanan. Itu dipanggil tumak nina. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jangan duduk antara dua sujud itu dengan tumakninah padanya pada duduk antara dua sujud. Jadi wajib ada duduk antara dua sujud itu, wajib ada tumakninah. Baik, satu lagi, jangan dipanjangkan dia. Jangan dipanjangkan dia, dalam kurungan dia kata dilakukan lama. Dia tu sujudlah, duduk antara dua sujud lah, tak boleh dipanjang. Lebih panjang tu lebih daripada doanya yang termaklum. Baik, duduk antara dua sujud ni tuan-puan, dia ada peraturan dia. Antara peraturan lain apa dia? Yang keduanya, dia tidak dibenarkan untuk duduk lama lebih daripada kadar masa yang diperuntukkan. Dia ada kadar masa yang diperuntukkan, tak boleh lebih. Jangan lebih. Jangan duduk menunggu lama. Lepas Rabbi Firli habis dah, duduk lama saja. Kalau lama baca doa tu okey lah. Tapi kena tengoklah, doa yang tak dimaksur, yang tak disunat, tak boleh baca ketika ni, kena baca tempat lain. Nak baca doa segala doa permintaan kita, bukan duduk antara dua sujud, baca dalam sujud. Kalau duduk antara dua sujud, baca doa yang disunatkan saja. Rabbighfirli itu memang boleh baca sebab dia sunat. Lebih daripada kadar masa yang diperuntukkan. Kenapa kita tengok dulu sebelum kita tahu kadar masa? Kerana dalam solat ni tuan-tuan, kita dah sebut sebelum daripada ni, dalam i'tidal, iaitu 13 rukun, dia ada rukun panjang, ada rukun pendek. Protokol sembahyang ada 13 ni tuan-tuan. Dari sudut kadar masanya, ada pertama dipanggil rukun yang panjang. Maksud apa rukun panjang? Rukun yang boleh dilakukan dengan kadar masa, tempoh masa yang panjang. Orang tanya, panjang mana? Jawab dia yang selagi berada dalam waktu dia. Buatlah berapa jam pun, kalau sembahyang seorang diri.
Dia tak ada masa tertentu, tapi asalkan kita buat dalam masa dia tak keluar pada masa orang lain, boleh. Contoh tuan-puan, sembahyang Isyak sekejap lagi seorang diri, jangan sembahyang Isyak jadi imam ataupun jadi makmum, kena follow imam. Dia sujud tuan-puan pukul 12, sembahyang Isyak lewat, sujud pukul 12, bangkit daripada sujud terakhir lah, contoh bangkit subuh, jangan orang azan, sebelum azan. Sebelum azan dia bangkit, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia orang azan. Boleh tak? Ya, itulah yang terbaik. Bukan saja boleh, bahkan afdal. Lagi lama lagi afdal, lagi lama lagi afdal, lagi lama lagi afdal. Maksud afdal, lagi lama lagi banyak pahala, lagi lama lagi banyak pahala. Kenapa? Kerana rukun sujud adalah rukun panjang. Panjang kadar mana? Asalkan kita buat dalam waktu dia, boleh. Itu kalau orang tanya nak tahu panjang itu panjang mana, jangan lebih daripada tempoh ataupun waktu dia, itu saja. Ada pun 13 ni tuan-puan, 2 rukun pendek. 2 rukun pendek. Yang pertamanya ialah i'tidal. Kita dah bincang sebelum daripada ni. Yang pertamanya i'tidal, dan yang keduanya ialah duduk antara 2 sujud. 2 ni sahaja rukun pendek. Dan pendek ini apa maksud dia tuan-puan? Pendek ini maksud dia merujuk kepada kadar masa yang dibenarkan oleh syarak. Dia ada kadar masa yang diperuntukkan, jangan lebih daripada kadar tersebut. Contoh i'tidal, apa kadar masa yang diperuntukkan oleh syarak? Jangan lebih daripada kadar membaca Fatihah yang sederhana. Jangan lebih daripada anggaran, bukan tepat anggaran. Kalau kita baca Fatihah, kadar pula kelajuan yang sederhana, bukan laju sangat, bukan baca tartil, bukan baca hadar 2 harakat, bukan tartil 6 harakat. Kita baca pertengahan sekadar ma'arili sukun 4 harakat saja. Berapa saat? Contoh Fatihah kita lebih kurang 40 saat. Maka i'tidal tidak dibenarkan lebih daripada 40 saat. Contoh, jangan i'tidal sampai seminit, batal solat dia. Kenapa? Ini rukun pendek, tak dibenarkan. Begitu juga tahiyat awal. Begitu juga duduk antara 2 sujud, ada kadar tempoh masa yang diperuntukkan. Tempoh masa jangan lebih daripada, kalau duduk antara 2 sujud tuan-puan, jangan lebih daripada kadar membaca tahiyat akhir, iaitu sekurang-kurang tahiyat akhir. Tak boleh lebih. Itu anggaran dia. Sekurang-kurang tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir ni dia akan sebut dalam kitab kita ni. Tahiyat akhir ini dia ada 2. Pertamanya, lafaz yang wajib, tahiyat akhir yang wajib itu dipanggil sekurang-kurang tahiyat akhir, tanpa dimasukkan perkataan sunat. Dia panggil tahiyat yang wajib. Macam mana tahiyat wajib? At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Sambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis. Itu tahiyat akhir, sekurang-kurang tahiyat akhir. Jangan lebih masa tu, pendek saja tuan-puan. Duduk antara 2 sujud, masa yang ditetapkan sangat singkat, jangan duduk lama. Tapi janganlah terlampau singkat, pendek sangat sampai tumakninah tak ada. Sebab dia tak baca Rabbighfirli, Allahu Akbar, Rabbighfirli tak baca, terus sambung Allahu Akbar, tidak ada tumakninah, maka tidak sah. Walaupun dia tak baca Rabbighfirli, oleh kerana wajib sunat tuan-puan, dia tak ingat, tak perlu bacalah, tak ingat, maka dia kena stop, berhenti sekejap, jangan terus. Nak sekejap tu, contoh Allahu Akbar, sekejap, Rabbighfirli diam, tak baca. Sebab kalau baca pun dia hantam ikut dia, jadi bahasa dia Rabbighfirli warhamni wajuburni, wajubur jadi ikut dah nol Kelantan, jubur teru wajuburni, berat. Itu jadi bahasa dia.
Ada orang tanya tuan-tuan. Dia kata kalau bacaan wajib tak betul, saya tahu tak sah sembahyang dia. Batal sembahyang. Baca wajib tak betul. Yang 5 tu. Takbir tak betul, dia tahu tidak sah sembahyang. Fatihah tak betul, dia tahu. Makhraj yang bertukar, dia tahu. Terlupa Fatihah, terlupa baris terlupa ayat, terlupa baca ayat mana-mana, ataupun bertukar makhraj. Daripada hak dia sebut ha, yang hak pula ditukar ha, sin jadi tha, sa jadi sin, sira jadi sira, jadi sira, sin bertukar. Dia tahu tidak sah sembahyangnya ataupun batal sembahyangnya. Tetapi yang dia tak perasan, kalau sunat tak apa. Ini sedap bawah dia. Tak apa. Tak apa, sunat. Pandai dia ambil ayat kat mana tak tahulah. Dia tersunat tak apa, bacalah macam mana pun sunat. Maksud tak apa, tak baca. Tak apa, tak baca. Jangan tak apa baca. Ikutlah nak hantar macam mana pun, sunat saja, tak diambil kira. Jangan. Ada 2 kesan, implikasi membaca bacaan sunat yang tidak betul. Yang pertamanya, haram tetap haram. Bukan lawan tetap lawan saja, haram tetap haram. Ini nak main lawan tetap lawan, haram nak lawan juga. Dia haram tetap haram. Walaupun itu sunat. Jangan kita kata sunat tak apa, Rabbi pilih pun. Rabbi pilih. Itu jadi bahasa dia, tak jadi bahasa doa. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Apabila Rabbi pilih tak jadi makna ampun, jadi bahasa dia lah, tak ada makna. Ini kesan yang kedua tu. Apa kesan yang kedua? Kesan yang kedua boleh membawa kepada batal sembahyang. Kenapa batal? Memasukkan bahasa yang asing, bahasa ajnabi. Sebab kita dah sebut bulan lepas, kata silap. Mungkin di sini kita sebut yang kisah orang Arab tu kan, di sini kata silap. Memasukkan bahasa Arab di dalam solat dia. Tok Iman terlupa sembahyang, kita sebut Tok Iman terlupa sembahyang, makmum di belakang itu orang Arab. Kemudian dia sebut dalam bahasa Arab. Dia jawab imam baca Quran. Dia faham oleh kerana dia orang Arab. Dia ingat imam tanya dia. Walah dialog, itu dialog dengan Quran, Allah tanya, tak perlu jawab lah. Dia jawab dalam bahasa Arab. Duk geram sangat iman. Saya sebut tak silap bulan lepas kat sini. 3 bahasa sahaja boleh dibawa, boleh dimasuk dalam Quran. Dan dalam solat, pertama bahasa Quran. Bahasa Quran, maksud apa? Bahasa Arab yang digezekkan bahasa Quran. Jangan bahasa Arab yang tidak digezek bahasa Quran. Dia kata bahasa Quran ke bahasa Arab. Makna semua bahasa Arab boleh? Tak boleh. Bahasa Quran. Yang kedua ialah bahasa doa. Doa boleh bercakap. Rabbi ghafirli itu doa. Tapi bagi jadi doa. Yang ketiga ialah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh 3 ni. 3 ni sahaja boleh bercakap di dalam sembahyang. Kalaulah dia bercakap jadi bahasa lain, boleh membatalkan sembahyang. Dia disebut di dalam kitab Mata'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain, perkara batal sembahyang. Memasukkan bahasa ajnabi, yakni bahasa yang asing, bukan bahasa Quran, bukan bahasa doa, bukan zikir, boleh membatalkan sembahyang. Itu takut-takutnya tak jadi doa, jadi bahasa asing. Bahasa Quran pun tak jadi, bahasa doa pun tak jadi, zikir pun tak jadi, dia jadi bahasa dia. Habis. Kalau cakap hadis pun tuan-tuan, baca hadis pun dalam sembahyang batal. Hadis tu bukan Quran tu, hadis. Innamal a'malu binniyat. Dia tak lupa surah, mana-mana surah dihantam hadis. Ada juga orang Quran dia tak hafal, walaupun qul wallah, hadis lah dia hafal, tak ngaji hadis lebih. Hadis ni tiap-tiap malam 24 hari, ada setengah hari 30 hari, setiap hari ada kuliah surah dia. Hari ni tafsir hadis, besok tafsir Quran, lusa hadis ni, macam-macam jenis hadis dibaca. Siapa ingat? Yang semayang satu kuliah pun
Tak ada satu kuliah pun kuliah sembahyang. Kenapa? Kerana dah terror semua. Kononnya perasan dia lebih sangat. Kerana kita dah mengaji bab sembahyang di sekolah rendah lagi, sekolah menengah mengaji lagi. Takkan siapa tua nak mengaji? Dia tak tahu sembahyang siapa tua. Lalu dia pun baca hadis, innamal a'mali binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallah. Sadaqallah tu sangat. Sadaqa Rasulullah. Allahu Akbar. Batal sembahyang dia. Kenapa? Kerana itu hadis. Tidak dibenarkan memasukkan Al-Quran. Hadis pun tak boleh, tuan-puan. Apatah lagi kita masuk bahasa Arab yang biasa. Lepas tu kisah Badui tu, dia bercakap, dia sebut bahasa Arab cantik. Dari segi rimanya cantik, dia orang Arab. Dan bahasa orang Badui ni paling cantik, tuan-puan. Dia tak tercemar dengan pengaruh-pengaruh bahasa asing. Dia solid grammar dia. Orang Arab kampung ni, orang Melayu, orang Arab, dia jaga tata bahasa dia. Tapi walaupun grammar dia cantik, batal sembahyang dia. Itu yang kita sebut bulan lepas. Okey. Sekiranya dipanjang, saya tuan-tuan, itulah dia kadar masa tidak dibenarkan duduk lebih daripada masa membaca sekurang-kurang tahiyat. Sekurang-kurang tahiyat ni maksud apa, tuan-tuan? Tahiyat ada dua. Pertama, tahiyat wajib. Tahiyat yang wajib ni tak memasukkan perkataan sunat. Yang wajib yang kita duk baca tu, tuan-tuan, itu sunat. Ni tahiyat yang wajib. At-tahiyatu lillah, itu wajib. Tak penuh. Kalau yang sunatnya, tuan-puan, ni kita duk baca at-tahiyatul mubarakatu sunat tambah mubarakatu salawatu thayyibatu lillah, sunat. 3 perkataan kita tambah al-mubarakatu salawatu thayyibat, 3 tu sunat tambah. Kita tak campur dengan 3 yang sunat. Nak tahu tempoh masa yang diperuntukkan duduk ni, tuan-tuan, jangan baca tahiyat yang komplit campur dengan sunat. Baca tahiyat yang wajib saja. At-tahiyatulillah, tu wajib. Salamun, tak ada alillah. Alillah tu sunat tambah. Salamun, kalau yang kita baca ni assalamu alayka, tambah alif lam sunat. Yang wajibnya salamun alayka. Apabila lebuan alillah, wajib ada dhammatain tu. Wajib ada dhammah kedua, salamun, tak boleh mum. Kerana alif lam ada, dia tak boleh ada mum, dia kena ada mum saja. Tu dia punya kaedah grammar lah. Baik. Sekiranya dipanjangkan, dalam kurungan panjang tu, duduk lama-lama. Ada juga orang perangai tu, Pak. Perangai dia ni biasanya dia semayan seorang diri ataupun semayan jadi imam, sama je. Perangai dia ni cantik, perangai ni, tapi tempat tertentu tak boleh. Cantik kalau dia semain seorang diri, tapi jangan pada 2 tempat. Iktidal, jangan lama. Duduk antara duduk jangan lama. Setengah orang, tuan-puan, iktidal lama, sujud lama, bagus. Sujud lama, bagus. Kalau semain seorang diri, duduk antara duduk sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis dah baca, tuan-puan. Kemudian lagi dia bertunggu, lagi tunggu. Sembahyang walaupun seorang diri, lagi imam, lebih-lebih lagi jadi imam, maka membawa kepada batal sembahyang dia. Kenapa? Lama tanpa uzur syar'i. Kalau uzur lain lah, sebab dia terpaksa lama, lain lah. Uzur walaupun dia nak buat sunat, contohnya dia lupa, dia nak buat sunat, dia lupa, tu terpaksa ambil masa lah. Rabbi ghfirli, hilang warfa'ni, wajburni dulu, warfa'ni dulu bertukar. Kan nak susun tu kan, Rabbi ghfirli warhamni wajburni, bertukar habis. Dia kata aku dia ingat wajbur dulu ke warfa' dulu. Tu dah. Lama lah tu, terpaksa ambil tu fikir. Jangan lama sangat, tuan-puan. Janganlah sampai duduk nak juburni dulu ke rafa'ni dulu sampai 2 minit. Tu dimaafkan sekiranya lebih masa. Kenapa? Kerana hajat.
Antara hajatnya lupa atau boleh. Sekiranya dipanjangkan, ni duduk lama sengaja, itu sengaja kan, bukan kerana ada hajat. Kadar sempat membaca tasyahud, sempat dia baca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh salawat, itu sunat lah, sekurang-kurang hak wajib. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuha, jangan macam ayyuha. Ada setengah tu dia tukar, dia modify ikut dam. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Hak warah dia pergi tukar warah. Ayyuha dia pergi hantar ayyuha. Tu kata dia pada pandai ejah. Biasanya tuan-puan tak perasan. Kenapa? Lama tak tengok huruf. Huruf ha ke huruf ha? Nun tengok dulu. Masa kafar dulu. 40 tahun dulu. Dia duk tengok tu alif shin ha da ashhadu. Ashhadu, tengok masa kafar dulu. Dah 40 tahun dah, sekarang ni umur 50 dah. Alah lupa lah. Apabila lupa, dia ikut hantam dia. Ashhadu. Ashhadu kok, mula kok belakang, habis lingkup. Apabila ada kok belakang, insya-Allah melingkup dah. Dia kena confirm tu bang. Kena confirm, kena tengok. Tengok pula dapat pahala. Kena selalu tengoklah. Macam doa juga. Kena tengok huruf apa ni? Huruf ha ke huruf apa? Kena tengok. Bahkan apa nama, tengok yang sunat yang dapat pahala. Kalau tok guru saya tuan-tuan, mana cerita tok guru. Nak dia ni orang yang betul-betul komitmen dia ni power tuan-tuan. Sampai wirid ni tuan-tuan, wirid lepas solat, dia tak akan wirid orang ikut dia. Dia pergi ambil sanad daripada guru, baca depan guru. Tengok wirid saya ni, saya tak nak ambil wirid dalam kitab saja, nak ambil dengan guru, baca depan guru wirid. Wirid lepas solat. Ada dalam musalli. Wirid lepas solat macam-macam versi lah. Ikut Imam Nawawi dalam kitab musalli, wirid. Kita baca, tu guru dengar, betul tak baca wirid kita. Biasanya wirid ni kita hantam tu, beli buku wirid susunan tu, baca di rumah. Doa sama juga, hantam juga doa. Doa lagi bahaya hantam. Dah bahasa Arab. Panjang sikit tukar makna. Dia minta lain dapat lain. Tu doa bahasa Arab. Kalau tak kerti bahasa Arab, doa kok Melayu je. Doa ni permintaan. Kita nak apa? Nak menikah. Minta terus, tak payah doa Allahumma rzuqni min azwaji. Tak kerti. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku min azwaji, daripada isteri salihah yang baiknya, al-jamilah yang cantiknya, abiyah putih, putih pun sebut juga. Amai kok Melayu je lah tuan-puan, tak ajar duduk cari Arab tak. Kan? Senyum lebih abajal. Senyum lebih tu. Contoh, kita tak ada apa, tak praktikal dah. Hak menikah dah ni tak cari doa tu siapa dah. Hak menikah dah nak tak menikah lagi tu, sunatlah dia berdoa. Tak boleh pun tak apa, doa dapat pahala. Doa dapat putih, tiba-tiba Allah bagi kelabu, dapat pahala. Bertahun-tahun doa, ya Allah bagi isteri putih, Allah bagi gelap. Bagi kesesuaian kita, keperluan kita tak boleh putih, Allah tahulah bagi putih jadi lain. Tak datang masjid. Duk tunggu isteri 7 hari tak keluar masjid. Lepas tu dia cemuh lah, 7 hari je tak keluar je. Tapi 7 hari pun Allah tahu. Baik bagi gelak kat dia, dia tak layan isteri dia. Bukanlah tak layan, maksud dia nak pergi je lah. Nak pergi masjid, nak pergi mengaji. Ada orang sayang kat bini, siapa mengaji pun tak nak. Bukan agak bini datang, dah sayang kat bini, bawa lah dengan bini-bini datang. Dah tak boleh, dah berkepik gimana? Berkepik tak mengaji, barulah pahala pun lebih. Baik. Doa tu bahaya. Jangan duduk belajar berdasarkan buku tanpa guru. Saya dulu tak ikut tok guru saya tu. Apabila tok guru, masa saya belajar, tok guru saya kata, aku ni wirid pun aku pergi ambil dengan tok guru. Tercabar kita. Saya pun masa tu mengaji lah juga. Takbir raya pun, masa saya duduk di pondok, saya tak balik raya tu, tak balik.
Raya haji pun Tok Guru pagi balik lepas sembelih ni. Tak boleh beraya di 5 tahun 6 tahun duk pondok. Jangan beraya dengan ibu bapa ni. Jadi malam raya tu kita pergi takbir dengan itu guru. Tok Guru betul kan? Sebab kita duk main Allah ni bertahun-tahun dah betul dah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Nak cerita apa? Nak ceritanya apa saja kita baca bagi confirm betul. Ada tashih. Ada orang yang membetulkan bacaan kita. Habis apa nak? Okey, kadar mana sempat membaca tasyahud, nascaya batal sembahyangnya. Sekiranya dia panjang, duduk lama, sengaja lama itu kadar sempat baca tasyahud. Dia jangan dia sekadar sekurang-kurang masa tasyahud akhir. Kalaulah lebih daripada kadar tu ataupun kitab kita ni sebut sempat. Kalau kitab lain lebih, kesempat tak batal lagi. Kalaulah sempat masa untuk komplit kita baca tasyahud akhir yang wajib, maka batal sembahyang kita. Kenapa? Kerana duduk kena sekejap sangat. Mudah tu puan. Lepas Rabbighfirli tu teruslah rukuk. Mudah. Bagaimana pada rukun-rukun yang lain, begitu bagaimana sebagaimana pada rukun-rukun lain, begitu juga duduk antara dua sujud ini dilakukan dengan ada qasar. Maksudnya apa ni? Ini dia nak cerita peraturan yang ketiga. Seperti i'tidal, seperti rukun sujud, kena duduk antara dua sujud ini jangan ada niat yang lain semata-mata. Tapi kalau niat istirahat, niat sambil-sambil tu okeylah. Kenapa dia sujud duduk antara dua sujud ni? Semata-mata kerana nak hilangkan, dah rasa nak pening dah lama sangat sujud ni. Nak hilangkan pening dia, nak hilangkan rasa nak pitam dia ni, kena bangkit dah. Duduk antara dua sujud. Semata-mata tu tak sah. Menyebabkan tidak sah sujud dia. Kenapa? Dia ada tukar niat daripada sujud dalam sembahyang, menyebabkan sujud itu dah bertukar tujuan dia, maka tidak sah. Tapi kalau sambil itu tak apalah. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Sambil-sambil dia duduk antara dua sujud, sambil-sambil nak menghilangkan rasa nak pitam dia ni kerana sujud lama sangat. Maka jika ia sedang sujud, tiba-tiba ada orang memanggilnya, ia pun angkat kepala. Kerana ni tujuan. Kenapa angkat kepala ni? Hendak menengok, melihat orang itu. Dia nak tengok siapa panggil. Lepas tu terus hendak dijadikan duduk antara dua sujud. Nascaya tidak memadai, tidak sah sujud dia. Kenapa? Kerana bangkit dia itu ada tujuan lain. Kena, jadi wajib kembali sujud semula, kemudian baru duduk untuk itu. Habis tuan-tuan. Baik. Sebelum kita sambung ke 9 tutupan, penutupnya iaitu perkara sunat ketika duduk antara sujud. Kita sebut sedikit dan kita ni tak sebut tuan-tuan. Okey. Apa dia perkara sunat ketika duduk antara dua sujud? Dah settle dah yang wajib, ada sebut 3 dalam kitab kita ni. 3 peraturan wajib ketika kita duduk antara dua sujud. Mesti jaga tumakninah. Yang kedua, mesti jaga kadar tempoh masa, jangan panjang sangat. Yang ketiga, tujuan sujud itu jangan tukar kepada tujuan lain. Itu 3 yang basic. Baik. Apa perkara sunat ketika kita duduk tuan-tuan? Perkara sunat ketika kita duduk antara dua sujud. Baik, yang pertama, sunat yang pertama, ketika kita duduk antara dua sujud, ataupun dipanggil topik dia sunat, perkara sunat ketika duduk antara dua sujud. Yang pertama, sunat kedudukan itu. Duduk tu, sunat duduk. Kita dah bincang sebelum daripada ni. Wajibnya asalkan duduk macam mana pun tuan-tuan, duduklah macam mana pun, itu wajib. Duduk bersila boleh, duduk hulur kaki ke depan pun boleh. Tapi yang sunatnya duduk seperti yang kita duduk itu, dipanggil duduk iftirash. Yang kita duduk biasa tu tuan-tuan, itu sunat duduk macam tu. Jangan tukar. Jangan tukar kepada tawarruk. Tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Itu jangan tukarkan. Jangan tahiyat awal duduk macam tahiyat akhir. Itu makruh. Dia sunat duduk seperti yang kita duduk sekarang, dipanggil duduk iftirash.
Walaupun duduk sila pun sah, duduk hulu kaki ke depan pun sah, duduk ihtibak pun sah, kita panggil duduk Cina ugi tu sah. Tapi yang sunat ialah duduk dalam keadaan iftirash, iaitu duduk seperti yang kita dah buat tu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah sunat meletakkan dua tapak tangan ke atas dua kepala lutut. Letak dua tapak tangan yang kita duk buat tu tuan-tuan, itu sunat. Tak letak pun tak apa, nak letak bawah pun tak apa. Tangan dua ni dia tak nak letak atas dua kepala lutut, duduk atas tepi sejadah ni boleh, tapi rugilah, tak dapat pahala sunat. Bahkan makruh perbuatan tidak meletakkan dua tangan di atas dua kepala lutut. Baik, itu semata-mata diletak saja tuan-tuan. Macam mana letak dapat pahala. Nak letak macam mana pun dapat pahala. Ni kepala lutut kita ni tuan-tuan, ni kepala lutut kita ni, letak macam ni pun boleh, letak atas pun boleh, kat pohon, asalkan letak. Itu sunat yang pertama. Ataupun yang kedua. Yang ketiga, cara letak. Sunat terbuka. Sunat dia bukakan jarinya. Kalaulah dia genggam tuan-tuan, genggam makruh, tak dapat pahala sunat. Genggam dua jari ni, genggam atas letak atas kepala lutut, jangan ubah. Biasanya duduk genggam ni ketika sujud dia genggam. Ketika nak naik, nak tolak naik atas rakaat tuan-tuan, kan kita sujud pertama, duduk antara dua sujud kali kedua, kemudian nak bangkit ke rakaat itu. Nanti kita akan sebut akan datang, ataupun dah sebut saya lupa. Sunat satu lagi perbuatan tuan-tuan, kita menolak naik. Dan tolak naik itu ada dua cara sunat. Satunya semata-mata tolak itu sunat, yang kedua cara dia membuka, hamparkan. Jangan tolak dengan menumbuk. Tolak dengan menumbuk dapat pahala menekan saja, tapi tak dapat pahala membuka. Masa kita tolak tu, kadang-kadang kan orang dia tutup tangan, penumbuk lah, dia buat macam ni, dia tolak naik. Ada orang dia tak tolak, action, aku kuat. Bukan pasal kuat, saya pun kuat. Contohlah tu pun. Ada orang kerana tak larat. Bukan, ini kerana syariat, bukan kerana larat. Kita duk tolak kerana tak larat, nak kena tolak naik. Tak tolak tak naik. Sebab apa? Tak larat dah, nak kena jet naik. Yang muda-muda tak perlu tolak. Daripada rukuk ni 7 naik, tak perlu tolak pun tuan. Boleh naik dengan kekuatan orang panggil persendi-sendi kita saja, kerana dia fit. Bukan kerana kita fit, bukan kerana kita tak larat, tetapi kerana disuruh sunat. Disuruh sunat. Kita tekan nak tolak naik ni, dia meringanlah badan kita, kuatlah, dia adalah rahsia tolak naik tu. Badan kita pun orang kata boleh membantu untuk naik. Macam orang pakai tongkat lah tuan-tuan, saya tak pakai lagi lah, cerita hukum je. Bukan kerana dia tak larat. Sunat pakai tongkat umur 40, bukan pasal tak larat. Kita ni umur 70 pun pakai tongkat. Sebab apa? Tak larat. Ada orang pakai tongkat umur 60 pasal apa? Tak larat, nak kejar anjing je dia tu. Pasal anjing. Bukan pasal apa? Pasal sunat. Imam Syafi'i umur 40 dia pakai tongkat lah, jalan. Bukan pasal tak larat, pasal sunnah, ada lamban, ada syiar. Tak nak pakai tongkat, nampak tua sangat. Saya baru umur 43 tak kena pakai tongkat. Dia duk kira fizikal dia. Umur 50 duk taf lagi, buat apa pakai tongkat? Bukan, itu sunnah. Bukan pakai kuat dah, sunnah. Adalah rahsia pakai tongkat tu. Boleh buat balik anjing, boleh buat pertahankan diri, kan? Orang ragu apa itu, ada rahsia dia kata tongkat ni. Rahsia sebenarnya adalah untuk supaya kita ingat. Imam Syafi'i kata apa? Kenapa syiar ataupun sunnah 40 ini pakai tongkat? Supaya kita ingat, kita insaf, sedar diri, kita dah tak lama dah masuk asar dah, umur kita dah platinum dah. Jangan tunggu umur emerald baru nak pakai tongkat. Jangan jadi diamond dah kubur. Saya baru silver umur saya, gold pun belum. Takkan dia nak bertongkat. Tunggulah emerald baru bertongkat. Itu bukan pangkat dalam MW, itu umur. Orang MW bunyi
bunyi emerald tu dia senyum. Itu pangkat duit dia. Dulu pakai pangkat duit. Ni pangkat umur. Kena ada juga emerald diamond ni. Yang ni duk duit je. Duit saya emerald 400k setahun. Oh, hebat. Umur nak masuk kubur. Jadi bukan pasal tua, bukan pasal tak larat tuan-tuan. Jangan, kita kena change kita punya orang panggil budaya minda kita. Kadang-kadang minda kita ni buat satu benda, buat something kerana apa? Kerana tujuan lain, bukan tujuan syarak. Kena tukar kerana syarak. Kita buat bukan kerana bukan kerana diri kita, tidak, tapi kerana syarak suruh. Tu yang bertungkak tu. Ada orang duduk sebelah saya tua, tak bertungkak action. Ustaz bertungkak macam tengok muda lagi ustaz. Dia tengok kita bertungkak, macam tak larat. Tanya sakit apa? Sakit apa? Tak ada sakit apa lagi. Itu bertungkak. Dia tak tahu pun bertungkak tu sunat. Ni bukan bertungkak bawa tungkak tu. Tu tak bawa lagi tuan-tuan. Kalau saya bawa tungkak tu lagi tua kata. Tungkak ni tuan-tuan, main dia banyak sekali. Jual tungkak laku sekali. Sebab tu main dia jual. Kalau kita pakai tongkat, Bayuk tak pakai tongkat ni. Kalau kita pakai tongkat, kacau. Orang tanya tu, sakit apa Ustaz? Sendi ke? Gaut ke? Oh, gaut teruk. Gaut teruk. Dia pakai tongkat sunnah. Dia tak hilang habis dah sunnah. Tu tengok Habib Ja'far, Habib apa nama ni? Apa yang muda tu, Jafri. Muda. Nantu Habib Omar. Muda lagi dia. Ali Jafri Ali kan. Yang muda lagi tu, ceramah sedap. Dia pakai tongkat. Dia muda lagi tuan-tuan. Dengan saya muda dia lagi. Muda dia lagi dengan saya. Pakai tongkat lah. Pergi mana pun pakai tongkat. Dia muda lagi. Maka nombor 40 tu dia pakai tongkat. Dia bawa awal 40-an. Saya 40-an. Dia awal 40-an. Saya tengah 40-an. Orang ini kata apa? 40 something. Oh boy. Ada lagi 40 plus. Bala 49 dah. Oh tak mau cakap 49 dah. Duk main plus lagi. Habis. Sikit lagi tuan-tuan. Nombor 3. Settle. Nombor 2 tak complete lagi. Nombor apa tadi? Nombor 2. 3 kan? 2. 3 kan? Okey, nombor 3 sunat terbuka jari kan. Okey, sunat terbuka jarinya ataupun membuka seluruh ke semua jarinya, menghunjur ke arah kiblat. Buka jari ni tuan-tuan, buka jari kita memang kita dah buat dah, cuma nak cerita bahawa ini sunat. Hunjur ke arah kiblat, jangan sengit. Ni kita punya paha kita, ni lutut kita, jangan ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Hunjur dah. Buka dah. Hunjur ke arah betul-betul kiblat. Ini yang ketiga. Baik, keempat. Ingat, genggan makruh. Kalau dia genggan tuan-tuan, makruh. Baik, keempat pula. Yang keempat, sunat samakan. Ni sama ni pula. Ada orang tanya, parah mana ni? Paha kita ni kan, lutut kita ni ke belakang, ke lebih. Ada orang pegang terus macam tu. Ni, pegang terus. Orang tu buat lain, dia buat lain. Ni paha tuan-tuan, kepala lutut, paha pula. Kepala lutut ni, dia pegang terus kepala lutut. Dua kepala lutut dia pegang. Ni buat macam ni. Dia duduk macam ni, tiba-tiba dia pegang macam ni. Dua kepala lutut dia pegang. Makruh. Yang sunatnya tuan-tuan yang keempat, sunat dia samakan. Ni kepala lutut dia samakan, hulurkan ke semua jari dia 5 ni dan samakan. Jangan ke belakang, jangan terlebih. Paras, sama paras. Sama paras. Ni lutut kita tuan-tuan. Ni lutut saya ni. Ni lutut kita, apabila kita lipat, sama paras. Jangan terlebih, jangan gustan ke belakang. Sama paras. Ini sunat yang asing. Bukan, orang panggil apa? Bukan sekali, tak, di package. Ini package sunat ketika duduk antara dua sujud. Yang keempat. Masuk kita setting cantik, samakan dua lutut kita ni, kita samakan. Samakan paras. Jangan terlebih, sampai terlebih dua lutut kita, dan jangan gustan ke belakang. Belas sekali yang kelima, dia ada 5 tuan. Yang kelima apa dia? Yang kelima sunat membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Ni sunat baca doa ni, kita dah maklum apa dia? Rabbighfirli
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8. Pertama, ya Allah rabbighfirli, ampunkanlah dosaku. Warhamni, yang kedua, warhamni, rahmatilah aku, kasih sayanglah aku. Minta Allah kasih pada kita. Kasih dengan mana apa? Allah akan turunkan kebaikan. Itu makna kasih. Bukan kasih hati yang dia ingat macam kita. Oh Allah ni rindu tak ke aku ni. Oh Allah ni ingat dekat ke aku ni. Oh Allah sayang dekat aku. Dia ingat macam dia Allah. Allah ada hati macam dia. Maksud kasih lazim daripada Allah sayang pada kita, dia akan berikan kebaikan. Itu dia panggil makna lazim. Warhamni. Yang ketiganya ialah wajburni. Ya Allah gantikanlah. Wajburni ni gantikan keburukan kita menjadi kebaikan. Wajburni. Itu antara doa yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Warfa'ni, angkatkanlah martabat aku ya Allah. Warfa'ni, angkat martabat kita di sisi Allah. Biarlah tak angkat martabat keuangan pun. Angkat dua-dua cantiklah. Tinggikanlah level, naikkanlah keuangan kita. Daripada dulu lagi duk main B40 ni, bila nak M40 ni dia main B40 ni, telur pun tak larat nak beli ni. Telur makin tinggi, gaji duk sama. Dah pencen gaji mati, aku tak mati lagi. Gaji mati awal, dah pencen dah, gaji tak ada lah tuan. Open gaji mati, sebelum aku mati gaji dah mati. Tak apa, minta Allah angkat. Angkat apa dia? Keuangan Allah tak angkat, tak berganda-ganda, tapi Allah angkat pangkat kita di sisi Allah. Lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Kalau Allah angkat dua-dua macam Abdul Rahman bin Auf, tak apalah. Abdul Rahman bin Auf, pangkat dia dengan Allah pun tinggi dan keuangan dia pun tinggi. Itu tak apalah dua-dua. Kita nak ni kalau boleh dua-dua lagi cantik lah, bonus. Kalau dapat satu pun cantik. Iaitu pangkat di sisi Allah. Warfa'ni warzuqni. Ni asin tuan-tuan. Ni asin, ni rizqni tu, minta Allah bagi rezeki. Warfa'ni tu pangkat umum, sama ada pangkat dalam di sisi Allah ataupun pangkat dalam di dunia. Pangkat keuangan. Ni rezeki. Ni spesifik terus. Warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepada aku. Minta Allah murahkan rezeki pada kita. Sebab tu orang rasa susah tuan-tuan, semayang banyak, insya-Allah Allah bagi rezeki pada dia. Wahdini, dan beri hidayah kepada aku. Beri hidayah. Hidayah apa dia? Bagi nampak kebenaran itu benar. Nampak dulu. Bagi nampak yang tu ya Allah besarnya pahala. Nak buat tak boleh lagi. Nak buat tu kena taufik. Minta satu lagi taufik, kekuatan. Ada orang yang dia nampak benar, dia nampak benda tu bagus, nampak benda tu pahala besar, tapi kekuatannya tidak ada. Nampak bagus belajar ni, pahala besar. Tafsir hadis, ya, tapi pahala kecil. Kalau mengaji bab akidah, pahala lagi besar. Kalau mengaji bab solat, pahala lagi besar. Tapi dia tak nampak. Dia rasa payah nak pergi ngaji bab solat, sebab kekuatan masih belum ada. Dia nampak tak? Nampak. Dia nampak dah nilai tu tuan-tuan. Di antara kalau perbandingan ilmu, di antara ilmu tafsir Quran, bagus. Ilmu akidah, bagus. Di antara ilmu sembahyang, bagus. Tapi mana lagi bagus antara ni? Lagi bagus ni ilmu akidah, ilmu salat. Nampak. Tapi kekuatan tidak ada. Minta dengan Allah. Nampak dan minta Allah bagi kekuatan. Wa'afini, dan ya Allah afiat kepadaku, beri kesihatan kepadaku. Wa'fu anni, dan ampunkan aku. Allah minta Allah bagi sihat pada kita, dan minta wa'fu anni ni, minta Allah ampun pada kita ataupun maafkan kita segala kesalahan kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-puan, kita akan sambung bulan depan, iaitu yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Ini mudah, simple, tak payah tuan-puan. Yang ke-9, ke-10, ke-11 kita akan rangkunkan sekali, insya-Allah bulan depan. Kesemua tu kita boleh bereskan, sebab dia tidak memerlukan peruraian yang panjang. Saya nak maklum awal tuan-puan, bulan depan ni cuti. Kebetulan nak masuk minggu depan cuti. Cuti tu kebetulan bukan cuti tahun baru tak. Saya cutinya. Kebetulan saya ada urusan sikit di kampung. Lama tak balik kampung tuan-tuan, tengok orang tua. Jadi nak balik kampung. Waktu orang balik kampung, kita tak balik. Bulan-bulan 12 tu kan orang cuti semua pakat balik kampung. Jadi kita tak nak berebut tuan-tuan, tak balik kampung. Balik minggu depan. Jadi kebetulan saya balik hari Selasa, Rabu, Khamis. Jemaah tu dah ada sini.
Jadi tuan-puan bolehlah isi slot lain kami tu. InsyaAllah kita akan jumpa bulan depan tuan-puan. InsyaAllah bulan depan sambung tajuk yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.